Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pencemaran alam sekitar pada zaman kini makin memburuk dan membahayakan nyawa orang ramai. Jadi, pada hari ini kita akan mendengarkan perbualan tentang pencemaran alam sekitar yang akan disampaikan oleh pelajar Homeroom Kreatif 7. Jadi, saya paskan ini kepada adik Ain Syafiqah. Terima kasih kepada Fatin. Jadi, seperti yang mana kita tahu, pencemaran ialah satu kejadian di mana bahan pencemar seperti bahan kimia, haba, cahaya dan tenaga bercampur dengan alam sekitar yang mengakibatkan kemusnahan alam sekitar dan membahayakan kesihatan manusia serta mengancam sumber alam dan ekosistem. Setahu saya, terdapat 3 pencemaran alam sekitar kan? Betul Tuan, pencemaran alam sekitar ni terbahagi kepada 3, iaitu pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran daratan. Pencemaran alam sekitar ni tidak baik sebenarnya dan dapat membahayakan kita, terutamanya kesihatan dan alam sekitar. Kalau alam sekitar ni seperti tumbuh-tumbuhan, air dan lain-lain. Jadi kita akan dengar selanjutnya yang akan disampaikan oleh ahli kreatif 7 yang lain. Jadi saya serahkan ini kepada Syahmi Isyad dan Ikmal. Kenapa hari ni rasa agak panas Sama, mungkin sebab pencemaran udara. Pencemaran udara? Apa itu? Pencemaran udara ialah apabila gas-gas yang boleh membahayakan kesihatan manusia dilepaskan ke atmosfera secara berlebihan. Apakah contoh-contoh gas tersebut? Banyak, antaranya ialah sulfur dioksida, nitrogen dioksida dan karbon monoksida. Oh, jadi dia lebih kurang sama macam kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau itu apa? Kesan rumah hijau ialah apabila gas-gas rumah hijau seperti karbon dioksida dilepaskan secara berlebihan ke atmosfera. Ianya boleh menyebabkan perubahan iklim dan peningkatan suhu bumi. Jadi, apa yang kita boleh buat untuk mengurangkan pencemaran udara dan kesan rumah hijau? Kita boleh mengelakkan pembakaran secara terbuka, menggunakan tenaga yang boleh diperbaharui seperti tenaga suria, angin dan ombak, serta kita boleh menjimatkan tenaga elektrik. Baik, faham. Pencemaran air pada masa kini semakin menjadi-jadi akibat sikap masyarakat yang kurang bertanggungjawab dan alpa terhadap hidupan lain yang ada di muka bumi ini. Masyarakat kini juga sering terlupa bahawa di bumi ini bukan sahaja kita yang hidup dan memerlukan banyak sumber air yang bersih. Sebagai contoh, hidupan akuatik yang semakin banyak terdampar di pesisiran pantai kerana kekurangan oksigen untuk bernafas. Adakah awak tahu apakah itu maksud pencemaran air? Ya. Pencemaran air ialah perubahan yang berlaku kepada air dari segi kandungan atau warna serta sifat-sifat kimia yang disebabkan oleh pelbagai bahan pencemar dalam pelbagai bentuk seperti pepecah, cecair dan gas. Ianya juga merujuk kepada pencemaran jasad air seperti tasik dan sungai. Selain itu juga, dalam kebanyakan kes, pencemaran air juga disebabkan oleh pembuangan air kumbahan. Pencemaran air boleh menyebabkan kemusnahan ekosistem akuatik. Ya, betul dan sangat tepat sekali. Dari segi geografi pula, pencemaran air mempengaruhi seluruh biosfera tumbuhan dan organisma yang hidup di dalam jasad air tersebut, serta organisma dan tumbuhan yang mungkin terdedah kepada airnya. Kesannya boleh merosakkan bukan sahaja kepada spesies individu, tetapi juga kepada komuniti biologi semula jadi. Apakah punca pencemaran darat? Antara puncanya adalah pembuangan sampah sarap dan sisa toksik yang tidak sistematik serta penebangan pokok. Jadi, apakah cara bagi menjadikan pengurusan sisa toksik itu lebih sistematik? Caranya adalah dengan menguatkuasakan undang-undang. Oleh itu, kita mestilah mengurangkan pencemaran ini. Antara langkah untuk mengurangkan pencemaran udara adalah dengan menghijaukan kawasan, iaitu menanam pokok buah-buahan yang dapat mengurangkan kandungan karbon dioksida dalam udara yang dapat membawa kepada pencemaran udara, atau menggunakan kenderaan yang sama jika ingin menuju ke destinasi yang sama supaya dapat mengurangkan pembebasan asap kenderaan yang boleh membawa kepada pencemaran udara. Selain itu, ada juga langkah untuk mengurangkan pencemaran sungai. Caranya adalah menghijaukan kawasan berhampiran sungai, contohnya menanam pokok di kawasan sungai untuk mengelakkan hakisan tanah dibawa ke dalam sungai dan juga tidak membuang sampah ke dalam sungai. Akhir sekali adalah cara untuk mengatasi pencemaran tanah ataupun pencemaran
darat. Caranya adalah membuang sampah pada tempat yang disediakan seperti tong sampah dan juga sebagainya. Selain itu, mengamalkan amalan 3R iaitu reduce, reuse dan juga recycle. Terima kasih kepada Homeroom Kreatif 7 atas perkongsian tentang pencemaran alam sekitar sebentar tadi. Saya, Fatin Nabihah binti Muhammad Faisal, mengakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat.